Pasukan penyelamat dan orang kampung sudah bersedia untuk menamatkan pencarian pada hari ketujuh itu dengan hati yang berat. Harapan untuk menemui Razak dalam keadaan bernyawa semakin tipis. Memandangkan hutan tebal di Pahang itu terkenal dengan pelbagai kisah misteri dan binatang buas yang tidak mengenal belas kasihan. Namun, tepat ketika azan maghrib sayup-sayup kedengaran dari surau berdekatan, satu susuk tubuh muncul perlahan-lahan dari balik semak samun di pinggir hutan. Itu adalah Razak. Keadaan fisikalnya serti merta membungkam mulut semua yang berada di situ. Dia tidak kelihatan seperti seseorang yang telah tersesat selama seminggu tanpa makanan atau air. Pakaiannya bersih tanpa secalit lumpur. Wajahnya segar bugar dan rambutnya masih rapi sialolala baru sahaja disikat. Tiada tanda-tanda dehidrasi atau keletihan yang lazimnya dilihat pada mangsa yang hilang di hutan tropika. Suasana menjadi hibah apabila ibunya meluruh ke hadapan, memeluk tubuh anaknya sambil menangis semahu-mahunya, bersyukur karena anaknya telah pulang. Namun, reaksi Razak mematikan kegembiraan itu. Dia kelihatan bingung. Matanya melilau memandang wajah-wajah cemas di sekelilingnya. Dengan dahi yang berkerut seribu, Razak menepis lembut pelukan itu dan bertanya mengapa semua orang berkumpul dan menangis, seolah-olah ada kematian besar yang berlaku. Dengan nada yang tenang tetapi keliru, Razak berkeras bahwa dia hanya masuk ke dalam semak itu sebentar tadi untuk membuang air kecil, dan baru sahaja keluar. Dia menegaskan bahwa dia hanya meninggalkan puncanya tidak sampai 10 menit. Kata-kata itu membuatkan bulu roma setiap anggota penyelamat meremang. Razak tidak sadar bahwa di alam nyata 7 hari telah berlalu dan dia sebenarnya telah melangkah keluar dari satu dimensi masa yang jauh berbeza dari dunia manusia. Segalanya bermula pada petang Jumat, seminggu sebelum penemuan aneh itu. Razak, seorang pemancing tegar yang gemar mencari ketenangan, telah memilih sebuah lubuk tersembunyi jauh di dalam hutan simpan untuk memancing bersendirian. Hutan itu pada asalnya menyambut kedatangannya dengan bunyi lazim, unggas dan deruan air sungai yang menenangkan. Namun, ketika matahari mula condong ke barat dan cahaya oranye mula mewarnai kanopi pokok, suasana hutan berubah secara mendadak. Bunyi cengkerik dan burung yang tadi riuh tiba-tiba mati, digantikan dengan kesunyian yang menekan gegendang telinga. Dalam keheningan yang luar biasa itu, Razak terdengar satu bunyi yang sangat asing. Ia adalah alunan gamelan, lembut dan mendayu-dayu, seakan-akan ditiup angin dari satu jarak yang tidak pasti. Iramanya bukanlah seperti musik tradisional yang pernah didengarnya di radio. Ia mempunyai kualiti yang menghipnotis, menarik jiwanya untuk mencari punca suara itu. Bersama bunyi itu, datang pula bau wangi yang sangat kuat. Ia adalah campuran bau bunga melur, kemenyan, dan satu aroma manis yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Razak, yang sepatutnya berasa curiga, sebaliknya berasa sangat tenang dan terpukau. Kakinya mula melangkah, meninggalkan peralatan memancingnya di tepi sungai. Dia meredah semak yang semakin tebal, dipandu oleh naluri yang bukan miliknya. Di hadapannya berdiri sebatang pokok besar dengan akar banir yang tinggi melebihi kepalanya, membentuk sikenakan sebuah pintu gerbang semula jadi. Tanpa berpikir panjang, Razak melangkah melepasi celahan akar banir tersebut. Saat kakinya memijak tanah di seberang sana, dunia yang diketahuinya lenyap serta-merta. Hutan belantara yang penuh dengan liana liar dan daun kering tadi bertukar wajah sepenuhnya. Di hadapan Razak kini terbentang sebuah perkampungan yang sangat indah dan tersusun rapi. Tanah di situ bukan lagi tanah hutan yang lembab dan berlumut. Sebaliknya, ia adalah tanah merah yang dipadatkan dan disapu bersih.
Seolah-olah tidak ada sehelai habuk pun dibenarkan jatuh ke bumi. Tiada semak samun, tiada ranting patah, hanya deretan pasu bunga serba cantik yang menghiasi laman setiap rumah. Rumah-rumah di situ dibina daripada kayu berkualiti tinggi yang berkilat, dengan seni bina tradisional yang rumit dan halus. Jauh lebih megah daripada mana-mana istana lama yang pernah dilihatnya. Apa yang lebih membingungkan adalah pencahayaan di tempat itu. Walaupun di dunia asal hari sepatutnya sudah gelap, di sini suasananya seperti terperangkap dalam waktu senja yang kekal. Langit di atas berwarna jingga keemasan, lembut dan menyaman mata. Tanpa kehadiran matahari atau bulan yang jelas, cahaya itu silyalah datang dari segenap arah, menerangi perkampungan itu dengan sinar yang rata dan tenang. Razak berjalan perlahan-lahan di tengah laluan kampung itu, memerhatikan penduduk yang mula kelihatan. Mereka bukanlah orang biasa. Lelaki dan wanita di situ memiliki rupa paras yang terlalu sempurna. Kulit mereka cerah dan bersih, mengenakan busana tradisional serba putih dan kuning diraja yang kelihatan seperti sutra halus. Mereka tidak bercakap sesama sendiri. Suasana di kampung itu sunyi daripada sebarang suara pertuturan. Namun, ia tidak menakutkan. Setiap kali Razak bertentang mata dengan mereka, mereka hanya melemparkan senyuman manis yang penuh makna, seolah-olah mengalu-alukan kedatangan tetamu yang telah lama dinantikan. Razak berasa sangat dialu-alukan. Satu perasaan damai yang membuatkan dia lupa siapa dirinya, lupa tentang keluarganya, dan lupa jalan pulang. Dia hanya mahu terus berada di situ, menikmati keindahan yang tidak masuk akal ini. Namun, ketika dia leka memerhatikan keunikan atap rumah yang berlapis-lapis, matanya tertancap pada tanah di bawah kaki seorang penduduk kampung yang sedang berdiri berhampiran. Jantungnya berdegup kencang apabila menyadari satu keganjilan yang mengerikan. Walaupun cahaya senja itu terang menerangi seluruh kawasan, tiada seorang pun daripada mereka yang mempunyai bayang-bayang, lamunan indah. Razak serta merta hancur berkecai apabila seorang lelaki tua berambut putih panjang muncul secara tiba-tiba dari arah balai besar di tengah kampung. Berbeza dengan penduduk lain yang sentiasa mengukir senyuman manis dan mempesonakan, wajah lelaki tua ini kelihatan tegang, bengis, dan penuh dengan amaran. Matanya yang tajam menikam tepat ke dalam anak mata Razak, seolah-olah dia sedang memandang seorang penceroboh yang telah melanggar pantang larang nenek moyang. Tanpa mengeluarkan sebarang suara, lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk keras ke arah pokok besar berakar banir di belakang Razak satu. Isyarat halau yang jelas dan tidak boleh disalah tafsir oleh sesiapapun. Serta-merta, perasaan damai yang membuai jiwa Razak tadi bertukar menjadi ketakutan purba yang amat sangat sioluhalah. Nyawanya kini berada di hujung tanduk. Naluri survivalnya menjerit, menyuruhnya lari sebelum pintu keluar itu tertutup buat selama-lamanya. Razak memusingkan badannya dan memecut sekuat hati menuju ke celahan akar banir itu. Tidak berani menoleh ke belakang. Walau sesaat, dia merasakan hembusan angin sejuk yang tajam menyapa tengkuknya, memberi petanda bahwa sesuatu yang tidak kelihatan sedang mengejarnya rapat dari belakang. Langkah kakinya terasa berat, seakan-akan tanah itu kuba menariknya agar terus kekal di sana, menjadi sebahagian daripada penduduk tanpa bayang itu. Sebaik sahaja tubuhnya melepasi celahan akar banir tersebut, suasana senja yang tenang dan bercahaya keemasan itu lenyap dalam sekelip mata. Dunia di sekelilingnya menjadi gelap gelita, serta-merta bunyi cengkerik dan unggas hutan yang bising kembali memecah kegendang telinga, menggantikan alunan gamelan yang menghipnotis tadi dengan kebingitan realiti hutan tropika. Razak terkonggap-konggap mencari napas. Matanya terkibal-kebal Cuba, menyesuaikan diri dengan kegelapan malam yang pekat itu. Dia menyangkakan dia hanya berada di dalam sana
selama beberapa menit untuk membuang air. Namun suasana hutan yang gelap itu menunjukkan hari sudah jauh malam, menimbulkan kekeliruan pertama dalam benaknya. Dengan berbekalkan sisa tenaga yang ada, Razak meredah semak keluar menuju ke pinggir hutan, di mana dia akhirnya ditemui oleh pasukan penyelamat dalam keadaan bingung. Disinilah realiti sebenar mula menghimpit akal warasnya dengan kejam. Apabila seorang anggota penyelamat memberitahu tarikh sebenar hari itu, Razak ketawa kecil dengan sinis, menyangka mereka semua sedang membuat gurauan kasar terhadapnya. Namun, wajah-wajah serius dan linangan air mata ibunya mematikan tawa itu serta-merta. Razak Kyuba mempertahankan kewarasannya dengan mendakwa dia baru saja membeli nasi lemak pagi tadi, dan ia masih ada di dalam beg galasnya. Untuk membuktikan kata-katanya, Razak membuka beg galas itu di hadapan semua orang dengan penuh yakin. Namun, sebaik sahaja bekas makanannya dibuka, satu bau busuk meloyakan seperti bau bangkai menusuk hidung setiap orang yang berada di situ. Nasi yang disangkanya masih panas dan gebu, kini telah bertukar menjadi bubur hitam yang berlendir dan hancur. Ulat-ulat kecil kelihatan bergerak-gerak di sebalik sambal yang sudah kering dan berjamur, membuktikan bahwa makanan itu telah terbiar basi selama berhari-hari. Razak terpempan, wajahnya pucat lesi melihat bukti biologi yang tidak masuk akal itu di depan matanya sendiri. Bukti masa yang hilang itu semakin jelas dan menakutkan apabila mereka pergi memeriksa parang yang ditinggalkannya di pangkal pokok sebelum dia melangkah masuk ke alam sana. Bilah besi yang sebelum ini diasah tajam dan berkilat kini diselaputi lapisan karat tebal berwarna jingga, seolah-olah ia telah terdedah kepada hujan dan panas selama berminggu-minggu lamanya. Malah, lumut hijau dan akar-akar kecil telah mula menjalar naik ke bahagian hulu parang itu, mengesahkan bahwa masa di dunia nyata memang telah berlalu dengan pantas. Tanpa disedarinya, lutut Razak menggigil hebat. Akhirnya terpaksa menerima hakikat pahit bahwa 7 menit yang dirasainya di perkampungan indah itu adalah bersamaan dengan 7 hari yang menyeksakan di dunia nyata. Sejak peristiwa hitam itu, Razak bukan lagi lelaki ceria yang sama seperti dahulu. Dia sering dilihat termenung jauh di beranda rumahnya. Matanya kosong memandang ke arah bukit hutan yang melatar belakangi kampung mereka. Dia memberitahu ibunya bahwa walaupun jasadnya telah pulang, sebahagian semangatnya masih tertinggal di sana. Setiap kali waktu senja berlabuh dan azan maghrib berkumandang, telinganya masih menangkap bunyi gamelan halus itu, memanggil-manggil namanya, seolah-olah pintu ke alam bunian itu tidak pernah benar-benar tertutup untuknya. Kisah Razak menjadi satu peringatan keras kepada kita semua bahwa sempadan antara alam manusia dan alam bunian adalah senipis kulit bawang. Hutan belantara bukan sekadar tempat rekreasi semati mata, tetapi ia adalah rumah kepada makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata kasar kita. Jangan sesekali mengikut perasaan ingin tahu yang meluap-luap atau menegur bani-banyen aneh di tempat keras. Kerana nasib tidak selalu menyebelahi kita untuk dapat keluar bagi kali kedua. Razak kini telah bersumpah tidak akan menjejakkan kaki kemana-mana hutan lagi. Trauma dengan kehilangan masa hidupnya yang tidak mungkin dapat diganti semula. Jika Anda pernah mengalami gangguan masa atau tersesat secara misteri, kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk lebih banyak kisah benar yang menyeramkan dari alam Nusantara.